Iaitulah mereka yang mahir dengan Al-Quran, soft dan keduduk. Adapun mereka yang sukar, walladzina yatata'ta' fihi, kan? Mereka yang sukar, payah tu ada 2 kali ganda pahala. Iaitulah berkaitan dengan sukarnya dia nak baca dan juhudnya untuk dia meneruskan hafazan dan begitulah seterusnya. Jadi saya nak tanyakan kepada doktor untuk soalan kita yang pertama, bolehkah doktor ceritakan apakah kesan kepada individu, keluarga dan juga masyarakat apabila Al-Quran itu berada di hati kita, insya-Allah. Dipersilakan yang berbahagia doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, sahabat saya Ustaz Syafi'i, Ustaz Amir Ikhwan, para penganjur Masjid Negeri Arau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri taman di antara taman-taman syurga selepas kita solat subuh secara berjamaah. Solat yang disifatkan dengan sifat Al-Quran. Imam kita tadi baca wa Quran al-Fajr. Disifatkan solat subuh ini dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita berada di dalam suasana Al-Quran. Saya nak mulakan soalan yang dilontarkan oleh Ustaz Syafi'i ini dengan menegaskan satu perkara, di mana Al-Quran ini, tuan-tuan, muslimin muslimat, Al-Quran ini dia ada kesan dia. Al-Quran ini dia ada kesan dia, terutamanya pada diri orang-orang yang beriman. Macam mana kesan Al-Quran ini? Contoh, bila kita membaca Al-Quran ataupun kita mendengar bacaan Al-Quran. Contoh, kita ambil satu ayat, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fahziha faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang kita dah dengar satu potongan daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman, apa kita rasa dalam hati kita? Ini kita kata mungkin bagi sesetengah orang yang dia dengar Al-Quran tanpa dia faham makna dia. Sekarang cuba kita perhatikan pula dengan, saya bantu sikit makna. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjawa pasti akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua akan mati, tuan-tuan. Bukan sekadar mati, tapi kita, apa yang akan berlaku selepas mati itu yang lebih merisaukan kita. Kalau mati habis cerita, tak ada masalah. Kita mati serupa mati
pokok, mati binatang, tak ada masalah. Tapi yang merisaukan kita adalah selepas daripada kematian. Maka kerana itu Allah kata, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz. Ini yang merisaukan kita, inilah yang perkara yang kita fikirkan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Inilah kejayaan yang sebenarnya, hakikat sebuah kejayaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi itulah realiti kehidupan kita yang berada di dalam dunia ini. Inilah realitinya. Ada di kalangan kita yang ditidurkan dengan kesibukan hidup di dunia, dengan kesenangan hidup di dunia yang menipu, yang hakikatnya adalah tipu daya. Seseorang yang mengetahui hakikat akhirat itu, maka dia akan jelas apakah hakikat dunia itu. Apabila orang yang hilang daripadanya tentang hakikat akhirat itu, maka dia tidak akan dapat melihat dengan jelas hala tuju kehidupan dunia. Ini satu contoh yang saya cuba nak bawa, satu ayat daripada Al-Quran, daripada ribuan ayat Al-Quran. Yang mana yang saya nak tegaskan di sini, saya nak mulakan, Al-Quran itu pasti ada kesannya terhadap orang-orang yang beriman. Ini baru satu ayat, tuan-tuan. Ada banyak lagi ayat yang perlu kita perhatikan, yang pasti ada kesan dalam kehidupan kita. Mungkin tak banyak yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Kita mungkin alhamdulillah ini satu usaha yang sangat baik, perlu berlaku secara berterusan dari masa ke semasa. Kerana hati manusia ini dia berbolak-balik, ada masa turun, ada masa naik. Jadi kehadiran tuan-tuan dalam majlis yang seumpama ini adalah satu usaha yang sangat baik. Alhamdulillah, ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada tuan-tuan, nakkan rahmat dan juga kebaikan pada tuan-tuan. Saya nak mula dengan satu kata-kata daripada Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah. Satu ketika dia tanyakan satu soalan, macam soalan Ustaz Syafiq tadi. Kata dia, ma zara'al Qur'anu fi qulubikum ya ahlal Qur'an. Apa artinya, tuan-tuan? Macam Ustaz Syafiq tanya tadilah. Malik bin Dinar tanya, ma zara'al Qur'anu, apakah yang ditanam oleh Al-Quran ini di dalam hati kamu? Ya ahlal Quran, wahai ahlul Quran. Ahlul Quran, orang yang membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, yang hatinya berada, yang di dalam hatinya itu ada Al-Quran. Apa kita nak jawab, tuan-tuan? Kalau kata hari ini bukan Ustaz Syafiq, Imam Malik bin Dinar ada kat sini. Tanya tuan-tuan, apa yang Al-Quran buat dalam hati kita? Apa yang Al-Quran buat dalam hati kita? Kita hari ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun baca Al-Quran. Apa yang dah Al-Quran buat dengan hati kita? Kalau kita kata pokok tu kalau tanam 30 tahun besar mana dah? Kalau harum manis tu untung banyak dah. Tak tahu lah harum manis boleh berapa tahun. Saya tak tahu pasal harum manis. Jadi apa kata dia tanya, dia jawab. Imam Malik bin Dinar dia tanya, kemudian dia jawab. Dia kata, innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran itu Rabi'ul Mu'minin. Innal Qur'ana Rabi'ul Mu'min. Sesungguhnya Al-Quran itu, kata Ustaz Syafiq, musim bunga. Musim bunga bagi orang-orang yang beriman.
Kama annal ghaitha rabi'ul ardi. Seperti mana hujan itu merupakan musim bunga bagi bumi ini. Kita nak perhatikan makna kata-kata Imam Malik bin Dinar ini. Ustaz Syafiq kata Rabi' itu adalah musim bunga. Kita mungkin di tempat kita ini yang kita tak ada lah satu musim bunga khusus, kan? Kita biasa hujan, lepas panas. Tapi harum manis dia ada bunga, kan? Tapi kalau kita, orang yang biasa cucuk tanam ni, dia tahu maknanya pokok-pokok ni dia ada musim dia juga. Ada musim bunga, mungkin ada musim buah, ada musim musim apa lagi? Tak tahu lah. Tak tu je. Tapi di setengah tempat tu, utamanya tempat yang 4 musim ini, dia ada kitaran tu. Dia ada musim panas, kemudian selepas musim panas dia mai musim luruh. Lepas musim luruh, musim sejuk, kemudian lepas musim sejuk, musim bunga. Jadi musim bunga ni dia mai lepas musim sejuk. Dan antara 4 musim ini, musim bunga lah musim yang paling bahagia sekali. Sebab dia musim bunga ni, dia selepas musim sejuk, dia tak sesejuk musim sejuk, dan dia tidak sepanas musim panas. Maksudnya orang yang hidup di tempat 4 musim ini, musim bunga lah musim yang paling bahagia sekali, musim yang paling ditunggu-tunggu. Jadi dalam kata-kata Imam Malik bin Dinar ini, dia kata Al-Quran ini dalam hati orang yang beriman ini seperti musim bunga. Seperti musim bunga. Seperti mana hujan itu hujan itu yang akan mendatangkan musim bunga kepada bumi ini. Maksudnya apa? Maksudnya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan menghidupkan, akan menjadikan bumi ini akan dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan, dicantikkan dengan bunga-bunga. Bunga-bunga ini akan turun selepas mana turunnya hujan. Bumi yang kering, yang kontang, apabila turunnya hujan, maka akan tumbuh benih-benih, tumbuhan yang tertanam di dalam tanah itu. Inilah yang akan dilakukan oleh Al-Quran di dalam hati manusia. Al-Quran itu akan menghidupkan hati manusia. Tanpa Al-Quran, hati manusia akan mati. Tanpa Al-Quran, hati manusia akan kering kontang, tidak akan dapat memberi apa-apa manfaat. Ini saya kira satu perumpamaan yang sangat jelas, yang kalau kita dapat kita faham dengan baik, insya-Allah akan dapat diterjemahkan dalam kehidupan kita. Karena itu antara doa yang baik untuk kita berdoa, kita doa apa? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Kita doa, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini rabi'a qulubina, musim bunga di dalam hati kami. Musim bunga di dalam hati kami. Al-Quran itu ada tempat yang istimewa di dalam hati kita. Musim bunga di dalam hati kita. Apa lagi? Wa nura sudurina, cahaya hati kami, cahaya di dalam dada kami. Wa dhahaba humumina wa ghumumina, menghilangkan kesedihan, kerunsingan kita, sama ada benda yang dah lepas atau benda yang akan datang. Ini Al-Quran, tuan-tuan, yang akan bagi kesan dalam diri kita. Bila kita kata Al-Quran di hati, dan kita tahu kedudukan hati di dalam diri kita, yang merupakan raja bagi sesebuah anggota badan. Tuan-tuan bayangkan, raja ini, dia punya pegangan dan dasar dia adalah Al-Quran. Kita nak buat apa pun, kita akan balik pada hati kita. Kita akan balik pada hati kita. Jadi alangkah indahnya apabila Al-Quran itu telah bersemayam di dalam hati kita. Kita nak buat apa pun, kita akan
pertama sekali kita akan balik pada Al-Quran. Kita akan tanya Al-Quran. Kita nak buat apa pun, kita akan tanya Al-Quran. Maka itulah sebenarnya kehidupan yang diingini, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang beriman. Inilah orang yang benar-benar beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang dipanggil, digelar dengan ahlullah wa khassatuhu. Mereka inilah ahli Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Seperti mana yang disebut oleh Ustaz Syafi'i tadi. Ahlul Quran, mereka yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran, sentiasa kembali kepada Al-Quran, berhenti di mana Al-Quran berhenti dan berjalan di mana Al-Quran berjalan. Mereka inilah ahlullah wa khassatuhu di atas muka bumi ini. Kalau di langit sana ada para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di atas muka bumi ini ada juga ahli Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Mereka itulah ahlul Quran. Cukup ke? Tengok tu. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Luqman sebentar tadi di atas penerangan berkaitan dengan kesan apa yang kita boleh dapat, sama ada diri kita sendiri ataupun anak kita, isteri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan masuk ke dalam masyarakat kita yang mana memberikan kesan kepada hati seperti mana yang disebutkan oleh Imam Malik bin Dinar, iaitulah berkaitan dengan perumpamaan Al-Quran itu bila berada di hati kita, ianya seperti diibaratkan musim bunga. Saya bila doktor sebut tadi, saya memang duk berangan dalam kepala tu, duk ternampak Turki dah tuan-tuan. Turki. Sebab saya waktu di Syria dulu ada beberapa kali saya pergi Turki musim panas, doktor. Pergi Turki musim sejuk, pergi Turki musim bunga. Pergi musim panas dengan musim sejuk murah. Tapi bila nak pergi sekali-kali yang ketiga nak pergi musim bunga Ustaz, mahal. Dan memang dia kata Rabi' ya zalami. Rabi' tu apa maksud dia? Musim bunga. Hang kena tahu. Maksud dia musim bunga ni memang cantik di Turki, bunga-bunga yang naik tu banyak. Harga dia pun mula naik. Jadi begitulah mudah-mudahan Allah mengangkat harga diri kita bila mana ada musim bunga dalam kehidupan kita, iaitulah Al-Quran yang kita sifatkan yang terbaik yang disebutkan juga oleh Imam Malik bin Dinar, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, saya nak teruskan kepada soalan saya yang kedua kepada yang berbahagia Ustaz Amir berkaitan dengan melagukan Al-Quran. Tadi tuan-tuan kita sembahyang subuh, Ustaz Amir jadi imam. Sedap. Kemudian dengar pula doktor tadi dia buka baru satu ayat, takut doktor buka banyak-banyak ayat lagi tuan-tuan tidur terus pula. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak melagukan Al-Quran, Ustaz, melagukan ni sejauh mana boleh melagu? Sampai bila yang boleh melagu? Lagu tara mana yang boleh? Kan? Lebih lagu-lagu hok luar nak masuk tak boleh kot noh. Dia kena ada rasika dan apa semua tu. Jadi nak minta mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita lagu ni sampai mana hak dia, macam mana kaifiat dia lagu yang dibenarkan, dan sekiranya mungkin Ustaz boleh tunjukkan kepada kita, tunjuk contoh lagu sikit, dan kalau ada lagu yang tak dibenarkan, lagu mana? Cetreh bang ni. Okay. Dipersilakan berbagai Ustaz. Bismillah. Terima kasih Al-Fadil sahabat saya Ustaz Syafi'i, bahagia Dr. Luqman. Pagi-pagi ni nak cakap berkenaan dengan lagu teruk tuan-tuan. Mata pun merah lagi. Lagu apa ni, suara, kalau kotak suara kita ni kalau bangun pagi tu kalah Jamal Abdillah saya. Wallahu alam. Soalan yang diberikan ataupun yang diajukan cukup baiklah berkenaan dengan melagukan Al-Quran. Saya nak tarik pandangan Ustaz Syafi'i, Dr. Luqman dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini akan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ni aku dengar dia kata, bukan dia ambil daripada orang lain, dia dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, Rasulullah pada masa tu yaqra'ul Quran. Tang-tang tu juga Rasulullah tengah baca Quran.
Yaqra'u wat-tini waz-zaitun. Surah wat-tin waz-zaitun. Kalau tuan-tuan ahli tarannum ataupun qari-qari Al-Quran depan dia, tahulah wat-tini waz-zaitun ni timbangan cukup cantik Ustaz. Untuk kita melatih suara kita. Kan? Wat-tini waz-zaitun. Dan kena pula Barra' bin Azib ni dia duduk di sisi Rasulullah. Rasulullah sedang baca wat-tini waz-zaitun. Fil isya, pada solat isya. Bukan di luar semayang lah, pada Rasulullah tengah semayang. Dan Barra' bin Azib ni riwayatkan Rasulullah baca surah wat-tini waz-zaitun dalam solat al-isya. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat ahsana sautan, suara yang paling baik, minhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au qira'atan. Nah, bacaan baik, suara baik, lantunan suara tepat, kena pada ayat yang dibaca. Kan? Hadis riwayat Bukhari. Nak sebut di sini tuan-tuan, dalam agama kita dia tidak melarang untuk memperelokkan suara. Kan? Kalau nak lebih tepat lagi, satu lagi hadis juga daripada Al-Barra' bin Azib, dia juga kan sahabat yang sama, dia kata zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Kan? Hadis riwayat An-Nasa'i. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perelokkanlah, percantikkanlah, perindahkanlah, kan? Deko siap-siap, dia kata, suara kamu, Al-Quran ni dengan suara kamu. Jadi dengan hadis ni ulama memperbahaskan. Dia kata Quran ni sejauh mana boleh dielokkan suara. Adakah dia ni sampai tahap kita kena timbang dengan not-not lagu yang tertentu, ataupun hanya sekadar kita punya suara yang fitriyan, kan, semula jadi. Ya. Sebab athar ataupun cerita-cerita daripada para sahabat pun banyak, kan, sebagaimana yang diriwayatkan Umar bin Al-Khattab sendiri memperelokkan suara, Uthman bila baca Al-Quran terpukau semua sahabat-sahabat yang ada. Dan jadi saya nak terangkan ataupun nak kongsi kepada tuan-tuan pendapat Al-Imam Nawawi yang dinukilkan dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kan? Imam Nawawi kata dalam memberi komentar terhadap hadis-hadis yang saya bacakan sebentar tadi, kan, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, ataupun hadis yang lain iqra'ul Qur'ana bi luhunil Arab, kan, banyak hadis-hadis yang menerangkan supaya kita membaca Al-Quran, memperelokkan suara, memperindahkan suara sebagaimana lantunan-lantunan orang Arab, kan. Imam Nawawi kata boleh, cantik dan mustahab, sunat untuk kita perindahkan suara ketika mana baca Al-Quran, kan. Tapi jangan melebihi had yang telah ditetapkan, kriteria ataupun disiplin terhadap bacaan Al-Quran tersebut. Perlu untuk diraikan pertama tajwidnya, kan. Jangan kita nak letak not lagu ataupun perindahkan suara tu sehingga kita tergelincir daripada hukum hakam yang diwajibkan bagi kita untuk jaga, tajwid dan sebagainya, kan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga diraikan maknanya. Makna kalau kata baca ayat azab, kan, baca ayat azab bagi lagu jiharkah. Lagu jiharkah ni lagu harmoni, lagu jenis tenang jiwa semua, kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tengok, pecah Rasul pagi, kan. Kalau kita nak letak ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nampak? Macam kita seolah-olah mempersendakan pula. Mereka lah orang-orang yang menghuni neraka, maka kekal abadi selamanya. Tuan-tuan rasa macam mana? Tak kena tempat dia, kan. Jadi kena meraihkan satu hukum tajwid yang menjadi fardu ain, wajib kepada si pembaca Al-Quran,
Yang kedua, kena meraihkan juga, kena tengok makna-makna sebelum kita perindahkan suara. Bagaimana taktik ataupun kesesuaian untuk kita letakkan suara kita pada ayat-ayat yang memberi maksud yang tertentu tu. Kan? Kalau cerita pasal syurga, nikmat, kan? Janji-janji Allah yang manis, yang sedap untuk kita dengar, sesuai lah. Kita letakkan irama-irama yang tenang. Kalau kata ada sedikit ancaman, stres, mesti kena ataupun lazimlah bagi kita letakkan irama ataupun perindahkan suara kita dengan sedikit penekanan supaya apa? Kesan-kesan daripada memperindahkan suara ni menusuk ataupun menambahkan lagi, kan, resipi kepada rasa kepada orang-orang yang nak mentadabbur ataupun merasai Al-Quran tersebut. Balik kepada soalan, apakah had sebenarnya untuk kita perindahkan suara, lagu-lagu yang dibenarkan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam ilmu Al-Quran ni sebenarnya dia tidak ada lagu yang tertentu. Pada zaman Nabi, pada zaman sahabah, zaman tabi'in, belum ada lagi. Zaman atba'at tabi'in, kurun yang terbaik, belum ada penetapan lagu-lagu yang tertentu. Dia main ni, kalau tuan-tuan kaji dalam ilmu maqamat, ilmu-ilmu not lagu ni kan, dia main ni pada kurun yang ketujuh, lewat dah kan, ketujuh ke-8 dia dah lewat dah main benda ni. Bila mana Islam dah masuk ke kota-kota yang ajam ataupun asing, tak, Islam daripada kota Arab, contoh dia masuk di Parsi. Islam daripada kota Arab dia masuk ke Basrah, dia masuk ke tempat-tempat yang belum ada Islam sebelum tu. Jadi mereka terkesan dengan irama-irama setempat. Allah, macam kita Ustaz, orang Melayu kita ada apa? Dondang sayang kan? Ataupun kita ada irama syair Melayu. Piramli apa? Dia kata, dengarlah tuan, ini cerita tu, orang Melayu. Ya, begitu juga pendakwah-pendakwah Arab ni masuk ke tanah ajam, tanah asing ni, mereka terkesan dengan irama-irama setempat. Maka dikumpulkan, pendek cerita, terkumpullah 7 level lagu ni, not lagu ni tuan-tuan. Yang itulah dijenamakan sebagai bayati, sikah, jiharkah, apa ni, bukan jerkah tak nak. Kan, adanya nahawan, adanya hijaz kan. Pokok pangkalnya dinisbahkan nama-nama tu bergantung kepada tempat tu kan. Hijaz dia mula tersebar di tanah kota Mekah, Madinah dan sekitar tu lah kan. Bayati belah-belah Basrah, Kufah kan, dia ada Kurdi dan sebagainya. Pokok pangkalnya benda ni adalah daripada luar. Yang ditekankan oleh ulama, persempadanan yang diletak oleh ulama adalah wajib bagi kita, diharamkan sekiranya kita ni terlalu meraihkan not lagu tadi dan ditimbangkan di atas ayat Al-Quran. Itu salah kan. Contoh, dia nak meraihkan sangat bayati tadi kan. Bayati ni dia ada satu usul, dia ada furuk dia, 7 furuk pula kan. Ayat Al-Quran tu satu-satu lah dia letak usulnya, lepas tu furuknya kan. Macam mana nak bagi contoh? Kalau ada ulama-ulama yang komposer depan ni, dia tahulah kan, macam mana tingkatan-tingkatan suara tu kan. Dia letak ayat Al-Quran, contoh wama maqam 1, adraka maqam 2. Tu tak boleh. Sepakat majoriti ulama mengatakan benda ni adalah salah kan. Banyak asar-asar, tuan-tuan boleh tengok komentar Al-Imam Al-Qurtubi sendiri dalam tafsir dia, kata benda-benda ni al-maqamat, qiraatul Quran bil maqamat ni zaighun kabir, kata Al-Imam Al-Qurtubi kan. Zaighun tuan-tuan, bukannya kata ringan-ringan. Zaighun ni kita kira penyimpangan lah. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, hati yang bersimpang siur. Zaighun, yang tidak tetap dengan pegangan agama, salah kan. Kita terlalu nak meraihkan not lagu tadi kan. Jadi saranan saya yang dhaif inilah kepada kita semua, perindahkanlah suara kita dengan Al-Quran, tapi jangan keterlaluan nak meraihkan sangat kan. Not ataupun lagu-lagu yang
sebenarnya benda ni daripada luar yang diislamisasikan kan. Oleh kerana kita terlalu meraihkan sampai kita tercicir apa yang difardukan sebenarnya, tajwid, pemahaman Al-Quran dan semua-semuanya tadi kan. Yang penting baca Al-Quran, faham Al-Quran. Lagu tu adalah elemen penambahan. Untuk kalau kita kata kereta kan, kereta boleh bergerak tak apa dah kan, tapi nak laju sikit pakailah turbo kan. Turbo itulah adalah lagu lah kan, supaya kita ni lebih rasa kelunakan, keenakan Al-Quran. Itu sajalah komentar daripada saya. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Amir Ikhwan di atas penerangan kepada kita sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita yang tak erti ada 7 lagu-lagu yang disebutkan oleh yang berbahagia Ustaz tadi, saya pun takat boleh tahu nama aja. Nak buat tak erti. Takut jiharkah jadi jeqah kan? Yang nahwan jadi tak ketahuan. Tak apa pun nama dia tuan-tuan, tak apalah, kita baca tara mana yang kita boleh. Tetapi ingat apa yang disebutkan sebentar tadi, iaitulah jangan kita langgar hukum tajwid dan jangan kita melanggar makna dan juga ketetapan yang sepatutnya kita kena jaga daripada melagukan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak ke pusingan kita yang kedua kepada doktor dan juga kepada ustaz. Kemudian kita nak minta kepada setiap panel kita untuk membuat sedikit konklusi kepada kita, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, untuk yang kedua ni saya nak tanya kepada yang berbahagia doktor berkaitan dengan bagaimanakah doktor kita ni nak memupukkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Saya yakin banyak dalam kalangan kita ni baca Quran dah kan? Yang umur 60 mungkin kita kata kalau start baca 10 tahun, 50 tahun dah baca doktor. Saya yang umur 30 kalau start baca 10 tahun dah 20 tahun dah baca doktor. Saya sebut bagi muda sikit kan. Orang nak teka, oh muda lagi kan. Biar orang dengar muda sikit tak apa doktor. Jadi nak bagi tahu kata lama dah baca Quran, tapi nak rasa cinta tu macam mana doktor? Dan akhirnya saya nak minta, apakah mungkin doktor boleh memberikan sedikit tips bagaimanakah generasi Al-Quran yang akan datang? Dipersilakan yang berbahagia doktor. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bercakap tentang bagaimana kita nak memupuk rasa cinta terhadap Al-Quran. Saya rasa kita kena mulakan persoalan ini dengan bertanya tentang diri kita. Sebelum kita tanya, sebelum kita cakap macam mana nak pupuk rasa cinta, kita tanya macam mana hubungan kita dengan Al-Quran. Macam mana hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau dalam konteks sesama manusia ini, antara suami isteri, antara mak pak dengan anak, sebelum kita nak cakap tentang rasa cinta tu, kita kena tanya macam mana dia punya bonding dia, hubungan tu kan, hubungan kasih sayang tu, akrab ke tak akrab, rapat ke tak rapat, macam mana. Daripada situ kalau kita cek betul-betul, kita akan dapat jawapannya. Jadi benda yang sama juga, benda yang berkait dengan hati ni, rasa cinta ni adalah perbuatan hati, adalah perlakuan hati. Rasa cinta, rasa rindu, rasa geram, rasa marah, rasa menyampah, ni semua ni perbuatan hati ni. Hari ni kita nak cakap tentang rasa cinta pada Al-Quran. Jadi kita kena mula dengan tanya diri kita, di manakah Al-Quran di dalam hati kita? Sejauh manakah hubungan kita dengan Al-Quran? Benda paling basic tentang Al-Quran ini, belum kita cakap lah, orang Melayu selalu kata tak kenal maka tak cinta. Jadi benda yang paling basic, perkenalan. Sejauh mana kita kenal Al-Quran? Tahu sikit-sikit saja ke? Tahu banyak? Dah tentu bila banyak yang kita tahu tentang Al-Quran, maka kita akan rasa lebih dekat dengan Al-Quran. Itu asas, itu basic. Apa benda lagi yang benda asas dengan Al-Quran ini? Untuk kita ukur kita punya hubungan kita dengan Al-Quran. Benda yang paling basic, baca Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Kita tanya diri kita, dalam sehari berapa banyak kita baca Al-Quran? Berapa banyak kita baca Al-Quran? Satu orang tanya, satu orang guru, dia kata,
wahai Syekh, berapa banyak aku nak kena baca Al-Quran dalam satu hari? Syekh ni kata, ikut banyak mana yang hang nak daripada kebahagiaan. Berapa banyak kebahagiaan yang hang nak dalam kehidupan? Berapa banyak yang kita perlukan kebahagiaan? Rahmat Allah, berapa banyak rahmat Allah yang kita perlukan? Banyak tu kita baca Al-Quran. Kadang-kadang kita tengok suasana lah ni yang saya rasa Alhamdulillah kita masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia ni ada asas-asas tu ada. Tapi saya rasa kena tambahkan lagi. Maksudnya macam Ustaz Syafiee, masya-Allah, Ustaz Amir ada pengalaman duduk dalam suasana masyarakat Arab. Kita tengok orang Arab, hubungan dia dengan Al-Quran ni sangat rapat. Dia tak ada masalah duduk di mana pun dia baca Al-Quran. Cukup rapat dengan Al-Quran. Daripada budak umur kecil sampailah orang tua. Orang tua lah, besar. Kita tengok budak kecil-kecil umur 3 tahun. 3 tahun tuan-tuan dah mula hafal Al-Quran. Sebab budak-budak ni, dia benda yang kalau umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ni, benda yang lebih mudah untuk dia adalah dengar dan ulang. Umur ni sebab umur baru nak belajar cakap. Jadi apa yang budak-budak ni akan buat, dia akan banyak dengar. Supaya lepas tu dia akan sebut. Sebab tu untuk peringkat kanak-kanak ni, di awal kanak-kanak ni, cara yang terbaik untuk dia adalah kita panggil talqin. Talqin Al-Quran. Bukan talqin orang mati. Talqin tu pun betul juga, tapi itu untuk orang mati. Ni untuk budak-budak. Maksudnya budak kecil-kecil ni yang dia dah mula belajar cakap sepatah-sepatah. Kadang-kadang perkataan tu 2 suku, dia boleh sebut suku-suku. Jadi budak-budak ni kita talqinkan dia. Ini apa yang saya buat dengan anak saya. Contohnya kalau surah Al-Fatihah, kita talqinkan dia. Alhamdu. Dia ulang. Alhamdu. Mungkin sebutan dia tak sempurna sebab budak-budak ni, dia punya sebutan dia tak berapa nak sempurna. Tapi dia dah dapat benda tu. Dia punya sebutan dia tu akan ada improvement dari masa ke semasa. Bila dia makin besar, sebutan lidah dia akan makin tepat. Dan kalau kita cakap tentang bacaan Al-Quran lah, kalau di negara Arab, kanak-kanak yang kecil-kecil ni dia akan mula dengan sebutan huruf saja dulu. Sebutan huruf. Benda yang paling asas bagi Al-Quran adalah mengenal huruf dan menyebut huruf dengan betul dan tepat. Ini saya rasa kurang banyak dalam masyarakat kita. Kita tak ambil berat tentang sebutan huruf. Jadi akhirnya boleh baca Al-Quran lancar, tapi sebutan tak tepat. Shin dengan Sad tak ada beza. Zal dengan Dha bercampur. Tha. Kadang dia bunyi lebih tu. Ba. Ba semua jadi tebal. Ini penting tuan-tuan. Ini asas. Saya tengok saya rasa maksudnya kena buat sesuatu. Kadang-kadang imam-imam kita pun yang baca disebabkan tidak ada penekanan dari sudut sebutan huruf. Sebab sebutan huruf ni penting, dia akan bawa kepada boleh rubah makna. Contoh tha dengan sin kalau tak dibezakan akhirnya tertukar perkataan. Tapi sebab apa? Sebab tak ada penekanan dari segi makhraj dan juga sifat huruf. Maka kerana itu, kalau di negara Arab, benda paling asas adalah belajar sebut huruf dengan betul. Dan kita tak nafikanlah ini adalah peringkat yang paling basic, paling awal. Sepatutnya ditekankan. Maksudnya mana-mana pemula Al-Quran yang mula-mula nak belajar Al-Quran, inilah perkara yang paling asas. Sebutan huruf. Kemudian saya sebutkan tadi, lepas sebutan huruf, kalau peringkat kanak-kanak ni talqin. Talqinkan bacaan pada dia. Alhamdu, potong-potong satu ayat tu. Lillahi. Jadi dia akan boleh. Bila kita talqin dia banyak kali, dia akan boleh. Macam mana dia belajar cakap, macam itulah dia akan dapat baca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran secara tajwid itu datang kemudian, selepas daripada itu. Sebab tu tak pelik, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dah boleh baca Al-Quran. Bukan boleh, maksudnya baca Al-Quran daripada hafalan. Kemudian lepas daripada itu barulah dia akan belajar daripada kaedah, ikut kaedah masing-masing lah.
macam-macam kaedah untuk belajar baca Al-Quran. Jadi yang apa yang kita nak sebutkan ni adalah baca Al-Quran. Itu benda yang paling asas. Saya rasa sangat malang lah kalau kita hari ni kita umur dah banyak tapi kita masih lagi tak boleh baca Al-Quran. Dan ini juga realiti yang saya tengok. Saya rasa macam jadi satu fenomena, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Ada imam-imam yang nak baca daripada ayat-ayat yang luar daripada kelaziman, lain daripada ayat lazim. Jadi buka lah Quran, kan? Quran besar tu, Quran mushaf qiyam ke mushaf apa tu. Jadi baca. Tapi malangnya bacaan tu ada juga salah, kan? Kita rasa ni tidak sepatutnya lah. Persoalan yang saya bangkitkan di sini, kita berapa banyak ma'had tahfiz kita ada? Pusat-pusat tahfiz. Berapa banyak yang kita ada di negeri Perlis, di Malaysia? Mana pi orang-orang yang keluar daripada keluaran tahfiz ini? Takkan tak ada yang boleh baca Al-Quran dengan betul? Sehingga akhirnya yang jadi imam adalah orang yang tidak lancak baca Al-Quran. Tak lancak, salah baca. Saya rasa perlu ada satu usaha. Di Perlis saya rasa alhamdulillah dah ada satu usaha. Raudatul apa dia panggil? Yang buat sebelum ni? Raudatul Huffaz. Ini saya rasa satu usaha yang sangat baik, yang perlu digiatkan lagi, dikembangkan lagi. Kalau di sesetengah negara Arab, pengalaman saya di Saudi lah, mereka di setiap taman ataupun perkampungan, di masjid taman ataupun perkampungan akan ada halaqah Al-Quran. Jadi di manakah lahirnya para hufaz ini? Di taman-taman, di kawasan perumahan, di masjid. Di setiap masjid akan ada halaqah Al-Quran. Jadi budak umur daripada umur 3 tahun setengah, 4 tahun, 5 tahun ni dah mula dah duduk di halaqah-halaqah ni. Kemudian semua halaqah ini diuruskan oleh satu persatuan tahfiz, jam'iyah, satu pertubuhan tahfiz, yang mana yang menjadi guru-guru Al-Quran ini digaji ataupun dibiayai oleh pertubuhan ini. Jadi mereka ni akan supply guru-guru. Jadi akhirnya daripada halaqah-halaqah ini akan keluar pula pelapis-pelapis dia. Ini kalau kita nak cakap tentang jil Al-Quran, tentang generasi Al-Quran, ini saya rasa antara benda-benda asas yang perlu kita ada. Kita mungkin di Malaysia kita ada pusat-pusat tahfiz, ma'had tahfiz, tapi dia tidak bersifat setempat. Maksudnya hari ni kalau kita nak anak kita hafal Al-Quran, terpaksa hantar ke pusat-pusat tahfiz. Ada benda yang baik di Malaysia, misalnya contohnya tahfiz integrasi, tahfiz ulul albab. Ni antara model-model yang berjaya, yang saya rasa cantik. Tapi saya rasa perlu ada satu model setempat. Macam mana yang buat dalam Raudatul Huffaz tu, saya rasa sangat cantik. Tapi kalau boleh kita mana serapkan ke semua, menyeluruh, bersifat menyeluruh, itu adalah lebih sangat cantik. Jadi insya-Allah ini saya kira satu asas yang penting untuk kita selesaikan masalah baca Al-Quran ini. Peringkat yang sangat asas, baca Al-Quran. Itu yang pertama. Maksudnya dari segi hubungan kita dengan Al-Quran adalah baca Al-Quran. Berapa banyak kita baca Al-Quran. Kalau misalnya hari Jumaat kalau kita pergi ke masjid, kita tengok macam mana? Kita tengok Al-Quran ni duduk dekat dengan kita ke jauh daripada kita? Sekarang ni pakai telefon, kan? Pakai telefon, buka Al-Quran, masuk WhatsApp, tengok WhatsApp pula, lagi masuk balik. Kita kalau di negara-negara Arab, hari Jumaat tu utamanya kalau kita tengok, dia akan susun Al-Quran ni satu sama dengan saf. Al-Quran tak duduk di rak. Maksudnya mudah dicapai. Mungkin ada tuan-tuan yang pernah pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, boleh tengok macam mana suasana orang dengan Al-Quran, cukup rapat. Dia tak ada duduk saja macam tu, tak baca Al-Quran, tak ada. Cukup rapat dengan Al-Quran. Ada masa saja akan buka Al-Quran. Al-Quran ada di mana-mana. Ada barangan. Mengulang. Jadi saya rasa ini antara benda-benda yang perlu kita baiki. Kadang-kadang bukan pasal apa, bukan sebab apa tak baca Al-Quran, sebab tak boleh baca Al-Quran. Ini sangat malang lah. Sebab apa tak baca Al-Quran? Payah nak baca Al-Quran. Sebab apa tak lancang?
Tapi kita kena ingatlah hadis tadi Ustaz Syafiq baca, orang yang tak lancar ni kena ada usaha. Kena ada usaha. Walaupun wa yatata'u fihi wa alaihi syaq. Nabi kata, dia baca gagak dan dia rasa payah. Falahu ajran. Bagi dia 2 pahala. Pahala baca walaupun tak lancar dan pahala usaha untuk baca. Ada ganjaran dia. Itu satu motivasi untuk kita terus baca. Kadang-kadang kita masalah dalam masyarakat kita ni, kita malu. Malu nak orang tahu kita ni tak boleh baca Al-Quran. Sampai ke sudah tak boleh baca Al-Quran. Sebab tu kena buang rasa malu tu. Tak apalah, dah terlewat pun tak apa, tak ada masalah. Usaha kena ada. Saya tahu di Masjid Nabawi ada satu orang nenek tua. Dia umur 60 ke atas dah. Dia duduk sama halaqah budak-budak ni. Hafal Al-Quran. Tak pernah terlewat tuan-tuan. Tak pernah terlambat. Kita kadang-kadang kita ni dalam mindset kita, aku kalau hafal Al-Quran 30 juzuk. Kalau tak 30 juzuk bukan aku. Contohlah. Kan? Tak ada masalah. Hafal Al-Quran ni bukan mesti 30 juzuk. Yang penting hafal itu ingat. Kita dalam ni satu benda lah yang tadi saya cakap pasal baca Al-Quran ni, pasal hafal Al-Quran. Bila kita kata hafal Al-Quran mesti khatam 30 juzuk. Ingat tak ingat belakang kira. Yang penting habis 30 juzuk aku dah khatam Al-Quran secara hafaz. Ini antara benda yang kita kena ubah tuan-tuan. Tekankan pada anak-anak kita, pada diri kita sendiri pun, bila aku nak hafal Al-Quran, aku akan, yang kata nama hafaz tu adalah ingat. Hafaz tu adalah ingat. Tak kira banyak mana pun. Macam mana kita hafal Al-Fatihah, macam itulah dengan ayat-ayat yang lain. Yang penting ingat. Kadang-kadang sedih. Kadang-kadang kita bila kami di KUIPS kami buat interview untuk kemasukan ke Fakulti Al-Quran dan Sunnah. Untuk degree Al-Quran kita syaratkan kena hafal Al-Quran 30 juzuk. Yang mai bawa CJ diploma tahfiz. Diploma tak payah sebut lah mana kan. Tak kira lah mana-mana pun. Tanya hafal Quran ke tak? Ada diploma tahfiz. Kata hafal Quran 30 juzuk. Bila tanya tak ingat. Maksudnya bila tanya dia jadi berapa juzuk yang ingat? Tak tahu. Itu lagi masalah lah. Jadi kita nak kena faham, bila kita kata hafal Al-Quran tu adalah apa yang kita ingat. Apa yang kita ingat tu maksudnya bila tolak jadi imam boleh baca dalam solat. Itu baru kata ingat. Kalau nak kena hafal balik, tu maksudnya dah lupa lah tu. Jadi itu tentang maksudnya Al-Quran ini. Jadi panjang lah pula. Baru kat baca. Al-Quran ni kita kena baca, kita kena hafal. Bila orang yang hafal dengan orang yang baca dia tak sama. Bila kita hafal satu-satu ayat, satu-satu surah, kita boleh baca kat mana-mana pun kita boleh baca. Dari segi penghayatan pun tak sama. Bila kita baca daripada apa yang kita hafal, tak sama dengan orang yang baca ayat yang dia tak hafal. Kalau kita tak mampu baca, kita tak mampu hafal, kita kena istima', dengar Al-Quran. Ini untuk orang yang sibuk. Orang yang mungkin dia tak sempat nak baca Al-Quran, sibuk, tak ada masa. Biasakan telinga kita ni mendengar Al-Quran. Kita tahu mungkin ada lapis-lapis, mungkin bayar-bayar pakcik kita, tuk-tuk kita yang tak pernah hafal Al-Quran pun. Tapi sebab hidup dia dengan Al-Quran. Hidup dia dengan Al-Quran, tak pernah ada pengajian formal dengan Al-Quran pun. Tapi dia sentiasa dengan Al-Quran, ada usaha baca, tak pernah hafal pun. Tapi akhirnya disebabkan selalu sangat baca dan dengar, akhirnya dia hafal surah Yasin lah kan. Di banyak tempat ramai orang-orang kita yang tak pernah hafal secara formal pun surah Yasin, tapi sebab selalu baca. Kalau tiap-tiap hari baca, setahun takkan tak boleh ingat. Tiap-tiap hari baca akan ingat benar. Jadi kalau kita tak ada masa untuk baca, tak ada masa untuk hafal secara khusus, sentiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dan ada satu kisah, satu orang alim yang saya dah tak ingat nama dia, tapi dia duduk dengan bapa dia, yang mana bapa dia ni adalah guru hafazan Al-Quran. Dia duduk lebih kurang selama 6 tahun lebih kurang, melazimi bapa dia, sentiasa dengar bapa dia ni mendengar bacaan Al-Quran murid dia. Jadi bila sampai masa untuk dia hafal Al-Quran, dia hanya ambil masa beberapa bulan saja.
untuk habiskan hafalan Al-Quran 30 juzuk. Tak mustahil tuan-tuan. Sebab Al-Quran itu telah ada, sebenarnya telah ada dalam diri dia. Disebabkan selalu dia mendengar bacaan Al-Quran itu. Saya ringkaskan sikit lah, lagi habis masa macam tu. Jadi sebenarnya banyak hak-hak Al-Quran ini yang perlu kita cek dan kita lihat semula. Tadi saya dah sebut tentang baca, tentang hafaz, tentang mendengar Al-Quran, terutamanya misalnya kaum wanita ni, kalau boleh, mungkin ada masalah untuk baca, kekangan, sibuk dan sebagainya, biasakan mendengar Al-Quran. Biasakan mendengar Al-Quran di rumah, di dapur, di pejabat, dalam kereta. Biasakan mendengar Al-Quran. Kita belum, di Malaysia ni belum ada lagi satu radio ataupun TV Al-Quran. Waktu di Saudi alhamdulillah ada TV khas untuk Al-Quran, ada radio khas untuk Al-Quran. Ini mungkin antara usaha-usaha yang kita kena buat untuk melahirkan generasi Al-Quran. Untuk melahirkan, kena ada suasana Al-Quran itu. Ini belum cakap lagi lah tentang memahami Al-Quran. Ada banyak lagi yang perlu. Kan nanti buat forum lain pula. Konklusi nanti. Saya sebut secara ringkas lah antara hak-hak Al-Quran yang perlu kita perhatikan. Memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, tazkiyah Al-Quran, bagaimana mensucikan hati dengan Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, dan yang terakhir sekali yang dipanggil dengan at-takhalluq bil Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Maksudnya benda ni daripada baca tadi, kemudian faham, amal, dan dia dah sebati dengan diri kita sehingga menjadi akhlak kita. Inilah seperti mana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha jawab mudah, dia kata kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi saya rasa sekadar itu saja, wallahu taala alam. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Luqman di atas penerangan sebentar tadi. InsyaAllah seperti yang disebutkan, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak memupukkan rasa cinta, sudah tentulah kita kena sering kali tanya balik kepada diri kita, bagaimanakah hubungan kita dengan Al-Quran. Kita kerap baca ke, kita kerap dengar ke, kita kerap hafaz ke, hubungan kita dengan Al-Quran itu adalah satu perkara yang amat penting. Dan saya teringat salah satu daripada contoh yang doktor bagi tadi memang bertepatan dengan, bukan saya nak kembang, saya nak bangga nak cerita, tapi betul apa yang doktor sebut kena dengan nenek saya, iaitulah dia memang dilahirkan seorang yang buta. Dia tak tahu baca Quran, tetapi dia boleh hafal surah Kahfi, dia boleh hafal Yasin, semua tu sebab buka radio, dengar, memang dia hafal setiap malam baca Yasin, Al-Mulk dan sebagainya sebelum tidur, memang boleh. Tapi sebenarnya nenek saya buta. Dia tak boleh buat benda apa, duduk di atas kursi roda, makan tidur, pergi bilik air ambil wuduk, yang tu yang kerja dia. Tapi kita sebut apa yang disebutkan oleh yang berbahagia doktor tadi, apabila ada keterikatan kita dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan kepada kita, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, saya nak ajukan soalan yang terakhir pada pagi ini kepada yang berbahagia Ustaz Amir, untuk khususnya tadi doktor sebut juga untuk orang perempuan. Jadi untuk orang perempuan ni macam mana yang berbahagia Ustaz berkaitan dengan, ada terkadang menyebutkan perempuan ni suara dia aurat. Jadi bagaimana kita nak tengok kadang-kadang yang pertandingan qari'ah, musabaqah dan sebagainya, memperdendangkan, memperdengarkan, memperlagukan Al-Quran, dan bagaimana pula bagi mereka yang terkadang haid, nak mengulang tak boleh dan sebagainya. Jadi hubungan kait antara wanita dengan Al-Quran, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita yang berbahagia, insya-Allah. Dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kena pegang satu prinsip lah. Agama kita ni adalah yasluh ataupun sesuai dengan pelbagai makhluk yang ada di muka bumi. Allah Ta'ala cipta makhluk ni, Quran tu sesuai dengan dia, kan? Bagaimana keadaan kita sekalipun, Allah Ta'ala ciptakan orang perempuan dan Allah Ta'ala bagi hadiah kepada dia sebenarnya, kan? Mungkin hari-hari dia uzur syar'i, hari-hari yang dia datang haid apa semua tu hari rehat bagi dia, dan juga orang lelaki adakah uzur syar'i? Kalau ada juga tu kena cek balik lah. Kena cek balik tu KIC dan sebagainya. Baik, untuk persoalan pertama berkenaan dengan suara orang perempuan, dia permasalahan ini permasalahan yang khilaf al-mu'tabar lah di kalangan ulama, kan? Perselisihan yang rancak
diperbahaskan oleh ulama, bukan permasalahan-permasalahan terpencil kan. Dia dah lama diperbahaskan. Pucuk masalahnya tuan-tuan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Syafi, dalam suratul Ahzab sebenarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah menegur, tidak menegurlah, Allah Taala menyapa bagi isteri-isteri Nabi, ummahatul mukminin. Kata Allah, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'. Wahai isteri-isteri kepada Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa', kamu semua ni bukanlah seperti mana perempuan ataupun wanita-wanita yang lain selain daripada kamu. Ini taqaitunna, sekiranya kamu berwaspada, bertakwa kepada Allah, fala takhda'na bil qawli, jangan kamu melunakkan, kata apa? Dia memperindahkan, melembutkan suara kan, dengan kata-kata kamu ni, fayata'ma'al ladzi fi qalbihi marad, akan menyebabkan orang yang hatinya ada sakit, dia akan tamak ataupun dia akan guna kesempatan tu. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan gunakanlah suara kamu yang sememangnya dah lunak, halus orang perempuan ni, pada jalan-jalan yang pada kata-kata yang baik kan. Dikhawatiri suara yang lunak, yang halus, yang mulus itu disalahguna oleh si pendengarnya, terutamanya orang lelaki. Tu mahallun niza' dalam bab fiqh, dia sebut mahallun niza' dia lah kan. Manakah dalil yang menjadi titik perselisihan ulama ini sebenarnya. Jadi ulama secara ringkasnya berbeza kepada dua pendapat yang besar lah. Satu, yang pertamanya memang mereka mengatakan haram secara qat'i. Haram secara keseluruhannya. Orang perempuan ni tidak boleh memperdengarkan suara dia, lebih-lebih lagi apabila membaca Al-Quran. Tidak boleh memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada khalayak ramai. Ini pendapat jumhur al-ulama kan. Mazhab yang muktabar 4, dan juga beberapa lagi pendapat mazhab-mazhab yang tidak muktabar. Jumhur, majoriti ulama mengatakan haram. Tapi di sana ada beberapa pendapat yang lebih, kita kata, harmoni untuk diamalkan sebenarnya, dan mengikut peredaran masa. Dan pendapat ini juga disampaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu, dan antara lainnya Imam Al-Bukhari sendiri, daripada fiqh Al-Imam Al-Bukhari, seperti yang mana yang dijelaskan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam menjelaskan hadis ni kan. Hadis dia berbunyi, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Hadis riwayat Ibn Umar kan, hadis riwayat Tirmizi, dan juga Bukhari tidak muatkan dalam dalam sahih dia kerana tidak mencapai tahap Al-Bukhari lah. Tapi Ibn Hajar memberi komentar terhadap hadis ni. Walaupun Nabi menggunakan la taqra', tapi ia yufid al-karahah, tidaklah memberi maksud kepada haram, hanyalah memberi maksud kepada makruh kan. Boleh membaca bagi seorang yang haid, orang yang termasuk dalam bab haid dah tadi kan, boleh dibacakan Al-Quran kan, seperti mana Ibn Hajar kata tadi, dan juga Ibn Taymiyah sendiri pun memberi komentar terhadap orang perempuan melantunkan bacaan Al-Quran tidak dikategorikan sebagai satu perkara yang haram kan. Sebabnya dia berdasarkan dalil-dalil ataupun cerita-cerita yang dibawa oleh para sahabi sendiri, bagaimana mereka mengambil ilmu tu daripada isteri-isteri Nabi kan, bagaimana Umar mendengar Aisyah radhiyallahu anha membaca Al-Quran kan. Tapi tidaklah dalam keadaan satu majlis yang rasmi dan dilantunkan suara yang lunak sampai orang terpukau, tidak sampai tahap macam tu kan. Kita lebih cenderung ya, wallahu taala ala wa alam, ini keluasan fiqh, lebih cenderung kepada suara perempuan ini bukanlah aurat sebagaimana yang didakwa oleh setengah-setengah pihak lah kan. Tapi kena ada syarat dia lah, tidak boleh kita ni memaksa ataupun sengaja melunak-lunakkan suara supaya orang lain ni terpukau dengan suara kita. Yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan soalan haid tadi, campur tadi kan. Okey, soalan haid juga merupakan khilaf muktabar kan. Satu perselisihan yang dah memang masyhur daripada dulu kala lagi kan.
ia juga terbahagi kepada dua qaul ataupun pendapat yang masyhur dalam kalangan ulama. Yang pertama pendapat Al-Imam Syafi'i sendiri, dan dalam Qaulul Jadid, pendapat yang baru Al-Imam Syafi'i, kan, yang mana tersebar pendapat ini di Mesir, kan. Imam Syafi'i kata haram membaca apatah lagi menyentuh, kan, Al-Quran. Menyentuh boleh dikatakan ittifaq al-ulama mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran ataupun mushaf bagi orang yang junub dan juga orang yang haid dan seumpama dengannya. Tapi baca Al-Quran, Al-Imam Syafi'i mengambil pendekatan haram untuk baca Al-Quran bagi orang yang haid. Tapi dalam Qaulul Qadim, Al-Imam Syafi'i mengatakan boleh, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Alusi. Dan Al-Imam Al-Alusi mengatakan, aku lebih cenderung kepada pendapat Al-Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadim, bila mana seorang perempuan datang haid dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Sebabnya dikhawatiri kalau tidak diisi dengan bacaan Al-Quran, dia akan lara, dia akan lupa, kan. Dan juga di sana ada lagi beberapa pandangan fiqh yang lain yang kita boleh amalkan. Pokok pangkalnya khilaf ini adalah mu'tabar, boleh untuk kita pilih yang mana lebih orang kata sesuai dengan diri kita. Baca Al-Quran tak ada masalah, kan. Tapi yang menjadi kesepakatan, hampir disepakati oleh ulama, tidak boleh menyentuh mushaf tersebut. So tidak ada masalah lah bagi kaum ibu untuk baca Al-Quran ketika mana sedang uzur syar'i ataupun haid, kan. Ini katalah haid, semua benda nak cuti, solat pun cuti dah, puasa pun cuti, Quran pun nak cuti juga, kan. Tidak ada masalah, ada keluasan fiqh di sana, boleh membaca Al-Quran. Walaupun setengah ulama mengatakan perlu niat zikir, tak perlu niat zikir apa semua tu, itu adalah orang kata sebagai langkah berjaga-jaga, kan. Ada juga yang kata boleh tak sebagai penghafaz Al-Quran, dia nak mengulang Al-Quran ataupun dia nak menghafaz hafalan yang baru, kan. Ini pun menjadi perselisihan. Tidak ada masalah sebenarnya kalau kita tengok ataupun kita perhatikan dalil-dalil ataupun komentar yang diberikan oleh ulama. Kalau kita kata tak boleh hafal yang baru, hanya mengulang yang lama, maka tidaklah orang kata kesesuaian Al-Quran tu kita kira sepanjang zaman, kan, tidak sesuai, tidak kena dengan matlamat penurunan Al-Quran itu sendiri. Wallahu taala a'la wa alam. Kecenderungan yang dipilih, yang kita pilih pada hari ini, tidak ada masalah untuk membaca Al-Quran, sama ada hafazan yang lama ataupun hafazan yang baru, ataupun memang dia tidak menghafal Al-Quran. Bagi seorang yang haid, seorang yang berjunub, boleh membaca Al-Quran. Ini adalah khas bagi orang perempuan. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz di atas jawapan yang telah pun diberikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pun habis kita punya sesi soal jawab, dan kita akan buka kepada panel kita untuk memberikan konklusi ataupun secara rumusan bagi bahagian kita yang terakhir dalam forum Al-Quran di Hatiku. Kita minta yang berbahagia setiap panel untuk memberikan konklusi dalam tempoh 2 ke 3 minit, insya-Allah. Dipersilakan yang berbahagia, Doktor. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi alhamdulillah kita dah bincang agak panjang dan banyak, saya kira banyak poin-poin yang boleh dapat kita kutip. Tinggal lagi kita nak fikir macam mana kita nak terjemahkan dalam kehidupan. Saya nak rumuskan dengan kita dalam bulan Ramadan ni biasa kita tengok banyak majlis-majlis tadarus Al-Quran. Ini saya kira satu platform yang sangat baik yang kita boleh gunakan untuk mengikat diri kita dengan Al-Quran sebagai satu platform. Cuma apa yang saya lihat dalam program tadarus ini, saya pun tak pasti tuan-tuan sebut tadarus ke tadarrus ke, ada beza tu, kan? Tadarus ke tadarrus. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita kata tadarus Al-Quran, sebenarnya dia adalah proses saling mempelajari Al-Quran. Dia ada dua hala di situ. Jadi program tadarus yang kita buat ni bentuk dia macam mana? Saya perhati tengok ada yang kita buat program tadarus ni, kita buat dalam bentuk seorang baca, yang lain dengar. Kalau ada yang pandai sikit, kalau ada salah dia perbetul. Kalau semua tak pandai, pandai-pandai
Ini yang berlaku. Kita kira alhamdulillah baguslah. Ini satu usaha yang baik, kita ada usaha untuk membaca Al-Quran. Cuma saya nak sebut di sini program tadarus yang betul sebenarnya dia ada proses pembelajaran. Kena ada. Dan ini saya kira boleh kita capai kalau ada perancangan dan penyusunan yang baik. Adanya halaqah-halaqah tadarus yang betul. Maksudnya dalam halaqah tadarus ini bukan kita baca saja, kita belajar juga. Dan ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW, wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Kalau tuan-tuan perhati hadis ini, Nabi SAW mention yang pertama yatluna kitaballah. Ini satu bahagian baca. Ini yang ramai kita buat, baca. Depa kumpul, depa baca Al-Quran, kemudian Nabi tambah wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mempelajari sesama mereka. Maksudnya alhamdulillah yang kita dah buat ni cantik, elok, perlu teruskan. Kita baca maknanya, dan kita baca tu kita usaha untuk memperbetulkan bacaan kita, itu sangat cantik. Tapi bukan target nak habis saja. Tajwid kok mana pun tak apa kan. Kadang-kadang ada juga yang macam tu, dia ada yang buat bahagi-bahagi. Yang habis 30 hari habis. Kadang kalau tak dan pun baca 5 juzuk, aku baca 5 juzuk. Jadi sebenarnya baca 5 juzuk je. Tapi kata alhamdulillah kita dah khatam yang semua. Kadang-kadang kita ada benda-benda yang kita kata sampingan tu. Kita fokus kita tu dibawa kepada benda-benda yang sampingan. Jadi dalam tadarus ini apa yang saya haraplah kita boleh insya-Allah baiki masa ke depan nanti. Maksudnya bukan sekadar baca, tapi perlu juga ada satu step lagi. Selepas baca, faham. Kena ada juga dalam majlis-majlis tadarus ini, cuba untuk memahami apa yang kita baca. Selepas faham, buat. Bila kita dah faham apa maksud ayat ini, kita bincang macam mana kita nak apply ayat ini. Macam mana kita nak praktikkan ayat ini dalam kehidupan kita. Ini dipanggil sebagai di situ adanya tadabbur, dan di situ adanya tatbiq, maknanya praktik dengan Al-Quran. Kemudian bila kita dah buat sampai satu masa, itu yang saya sebutkan tadi dengan takhalluq. Bila dah sebati dengan kita, maka dia menjadi sebahagian daripada akhlak kita dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang boleh saya simpulkan ke arah kita nak menjadikan Al-Quran itu benar-benar ada dalam diri kita, dalam hati kita. Inilah saya kira langkah-langkah yang perlu kita ikuti. Yang mana yang belum boleh baca Al-Quran, perlu usaha untuk sampai ke tahap boleh membaca Al-Quran dengan betul. Yang dah boleh baca Al-Quran dengan betul, perlu lagi tingkatkan lagi sampai boleh memahami Al-Quran. Yang dah faham Al-Quran, usahakan lagi sampai boleh buat Al-Quran, hidupkan Al-Quran dalam kehidupan. Dan yang saya kira yang paling tinggi adalah berakhlak dengan akhlak Al-Quran. InsyaAllah kalau kita ada step-step itu, insyaAllah Al-Quran akan sentiasa ada dalam hati kita, dalam diri kita, dan kita pasti akan dapat melihat Al-Quran itu benar-benar menjadi musim bunga bagi diri kita sebagai seorang yang beriman. Saya kira sekadar itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Doktor di atas konklusi yang telah pun diberikan sebentar tadi. Dan sebelum kita akhiri forum kita Al-Quran di Hatiku pada pagi ini, saya nak minta yang berbahagia Ustaz untuk memberikan sedikit penutup kepada kita insya-Allah, dan seterusnya kita akan tangguh terus kita punya forum pada pagi ini. Persilakan Bagus Ustaz. Bismillah, ringkas sahaja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita programkan Al-Quran lah dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita boleh programkan gosok gigi dalam kehidupan kita kan. Tuan-tuan bangun pagi, katakanlah sehari tu ubat gigi habis. Rasa huru-hara kehidupan sehari. Kan? Nak bercakap dengan orang tu bukan 3 lapis emas pakai kan. Tak gosok gigi punya pasal kan. Rasa tak selesa, macam tu jugalah. Rasa kita tak selesa tu kita letakkan dalam diri kita sekiranya kita tidak programkan Al-Quran dalam kehidupan kita seharian. Sebagaimana tuan-tuan tak selesa gosok gigi, begitu juga tuan-tuan tak selesa sekiranya tuan-tuan tak baca, tidak meneliti, tidak menelaah Al-Quran dalam masa satu hari. Bulan Ramadan
paling sesuai untuk tuan-tuan jadikan satu batu loncatan. Kan? Ambil tak lama pun tak apa, setengah jam. 10 minit. Ambil setengah jam lah katakanlah dalam sehari. Sebelum berbuka kan. 10 minit pertama tuan-tuan baca, 10 minit kedua tengok makna, 10 minit ketiga tu tuan-tuan tengok kaji balik tajwid ataupun tuan-tuan doa lah kan. Akhir-akhir nak berbuka tu insya-Allah doa bagi orang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Ampun maaf sekiranya ada ketelanjuran, tersalah fakta dan sebagainya. Mudah-mudahan ada lagi segi-segi dan sesi-sesi untuk diperbaiki untuk di masa akan datang. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada kedua-dua panel kita yang telah pun memberikan sedikit sebanyak input dan juga pengajaran pengisian kepada kita di dalam bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Syahrul Quran, unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan hari ini kita dah dapat kebenaran petunjuk daripada Al-Quran, apa yang disampaikan oleh yang berbahagia kedua-dua panel kita, dan mudah-mudahan kita dapat tatbikkan, kita dapat ambil pengajaran, ambil kebaikan yang telah pun disampaikan untuk kita bawa balik, kita rencanakan, dan kita seperti yang disebutkan oleh tadi kita programkan dalam kehidupan sehari-harian kita insya-Allah. Jadi untuk nak tanya, kita tanya ke belakang kot, sebab kita dah ada program yang lain yang kita aturkan di sini. Anak-anak pun dah mula sampai ke masjid insya-Allah, dan kita akan rencanakan program kita yang telah pun saya sebutkan di awal forum kita sebentar tadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripada program ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.